Seperti mana yang kita tahu, sebelum Parlimen diberhentikan tadi, dalam jam 12, bagaimana Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan media. Suara okey, semua boleh dengar? Okey. Istana Negara telah mengeluarkan satu yang mana Baginda Tuanku telah merasa begitu duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat oleh kerajaan melalui ahli Parlimen Kota Baru yang mengatakan bahawa kerajaan telah mengisytiharkan darurat telah dihentikan tanpa mereka menghadap Yang di-Pertuan Agong, tanpa mereka mendapatkan restu Yang di-Pertuan Agong. Dan apa yang telah mereka lakukan itu begitu bertentangan dengan perlembagaan, begitu bertentangan dengan undang-undang, dan apa yang dikatakan oleh Baginda Tuanku di dalam suratnya menggunakan ayat sangat duka cita menunjukkan kemurkaan Tuanku terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku sebenarnya ialah isu integriti. Bagaimana MP Kota Baru Datuk Taqiyuddin bukan sekadar telah menipu, mengelirukan Dewan dan malah telah mengganggu gugat urusan Majlis Dewan Rakyat itu sendiri, sekaligus mengheret kita ke krisis perlembagaan. Lebih malang daripada itu, mereka juga seolah-olah mengetepikan Yang di-Pertuan Agong, mengetepikan pihak istana dan meletakkan undang-undang di tangan mereka sendiri. Dan ini salah satu daripada contoh kerajaan yang tidak bertanggungjawab dan juga agak berbentuk diktator. Walhal kita mempunyai beberapa pengisian kuasa yang mereka tidak hormati. Maka apa yang berlaku ialah Baginda Tuanku telah menyatakan Baginda murka dengan apa yang berlaku, dan cara yang terbaik adalah untuk MP Kota Baru, bukan sekadar beliau, oleh kerana di atas semangat collective responsibility, beliau dan juga ketua kerajaan pada waktu ini, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu mengambil sikap tanggungjawab, sikap integriti, meletakkan jawatan. Kerana mereka telah mengelirukan Dewan, menipu di atas nama istana, melanggar perlembagaan dan mengetepikan pihak istana. Yang boleh kalau di dalam norma adat kita sebutkan sebagai derhaka kepada pihak istana. Jadi sekarang ini kalau kita lihat pihak Dewan Rakyat pada waktu ini, kebanyakan ahli Parlimen tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, oleh Taqiyuddin dan juga oleh kerajaan. Dan yang terkini kita dikejutkan dengan surat kenyataan daripada Presiden UMNO sendiri menyatakan mereka menarik sokongan daripada kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini dengan jelas menunjukkan kerajaan ini hilang keabsahan, hilang majoriti, dan mereka perlulah dengan gentleman, dengan sikap penuh bertanggungjawab meletakkan jawatan kerana hilang dan memulangkan kepada Dewan untuk memutuskan pembentukan kerajaan yang baru. Namun apa yang menarik bila tadi ditangguhkan dan kemudian kita kemudian kita berhimpun semula selepas 2.30, datang timbalan speaker mengumumkan ditangguhkan kepada 3.30. Kita berhimpun pada waktu itu, dan pada 3.30 diumumkan ada kes COVID. Maka kami semua dikerahkan untuk pergi membuat rapid test COVID, dan kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini kerana Dewan hanya akan bersambung pada 5 suku. Yang peliknya, di pihak kerajaan kita lihat menteri-menteri tidak hadir, dan mereka dilaporkan oleh media berhimpun di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini amat mengelirukan kita. Apakah mereka berhimpun itu menepati undang-undang? Kerana kita tahu di waktu ini kalau rakyat biasa berhimpun pun pasti akan didenda, ada yang ditangkap. Dan kita masih ingat lagi yang berhimpun untuk menunaikan solat Aidilfitri pun memakai baju tahanan, diheret bagaikan binatang ke balai polis. Jadi bagaimanakah mereka ini, golongan yang pada waktu ini masih lagi menteri,
berhimpun secara beramai-ramai dengan mereka punya entourage di rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan mereka tidak berada. Ini sebagai buktinya kita boleh lihat kawasan kerajaan itu kosong. Okey. Yang mana kami semua pada waktu ini dikurung di dalam bangunan parlimen. Ada yang berada di dalam dewan, ada yang berada di luar dewan. Ramainya, majoriti saya pasti telah menjalani swab test untuk melihat sama ada kita positif ataupun negatif. Bagi pihak saya sendiri, Alhamdulillah, tadi telah saya kongsikan di pelantar media sosial saya bahawa saya negatif. Dan ramai juga rakan-rakan yang kita lihat semuanya kebanyakannya negatif. Kerana kami baru saja menjalani swab test pada minggu yang lepas dan kebanyakan kami telah mengambil 2 dos. Ramai yang bertanyakan, apakah suasana terkini di dalam Dewan Rakyat ini? Di dalam Dewan amat sunyi sepi. Bukan sunyi sepi lah. Tidak ada apa yang berlaku kerana kami hanya akan bersambung pada pukul 5 suku nanti. Kebanyakan ahli parlimen sama ada duduk di dalam parlimen seperti saya waktu ini. Ada yang buat kerja bersama saya. Ini mantan Timbalan Menteri Kesihatan. Dia sedang melakukan kerja beliau, membaca artikel jurnal berkaitan kesihatan. Ketua Menteri Pulau Pinang di depan saya. Datuk Syahrudin sedang tekun ni dia. Orang Johor sedang tekun membaca berita, dan begitu juga yang lain kita boleh perhatikan masing-masing membuat kerja masing-masing. Bagi pihak pimpinan, mereka sedang berbincang. YB Batu kalau kita boleh nampak, saya pun tak tahu dia sedang berbual apa kat sebelah kerajaan. Nampak gaya seperti macam dia tak sabar untuk berpindah ke warisan kerajaan itu. Tapi yang pastinya kat sini kami, seperti mana juga anda yang berada di rumah, nanti kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Ramai yang mengandaikan sebenarnya ketika ditangguhkan sidang ini tadi dan disuruh untuk melakukan ujian swab test COVID ini, ramai telah menyangkakan itu akan berlaku, dan ramai yang menyangkakan mungkin selepas ini kerajaan yang telah hilang majoritinya ini demi untuk menyelamatkan sisa-sisa nyawa mereka akan melakukan kuarantin terhadap kami semua. Dan kita tahu bahawa mereka akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri. Dan ini begitu tidak bermaruah, tidak berintegriti. Dan kita tahu apa yang kita